Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat tengah hari. Selamat tengah hari buat semua setakat ni 17, 18 orang. Tapi tak apalah, just start terus lah. Okey, awak buka buku pink, buka surat 74. Okey, buka surat 74. Last class sebelum cuti raya haji hari tu teacher ada buat discussion berkaitan dengan soalan A. Okay, kalau awak masih lagi macam lupa kan, macam lupa ataupun nak recall semula apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita belajar berkait dengan pelan dan dongakan. Okay, iaitu berkaitan melukis bentuk mengikut soalan yang dia minta lah. Okay, dan biasanya dia akan minta dalam beberapa pandangan. Dan pandangan tersebut kita namakan sebagai pelan dan dongakan. Dongakan ni dia ada dua jenis juga. Dongakan sisi dan juga dongakan depan. Okey, tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan B. Okay, make sure ingat kalau soalan berkait dengan lukisan, pastikan kita guna pensel. Elakkan ataupun jangan gunalah pen tu. Kalau soalan tu dia mengarahkan kita supaya guna supaya kita lukis ataupun membina, maksudnya dia nak bagi tahu hint bahawa kita mesti guna pensel. Okay. Okay, sekarang teacher ada tunjuk soalan. Soalan B. Soalan B berkaitan dengan satu bentuk gabungan bentuk 3D. Okay. Bentuk macam kerusi, lepas tu ada pula macam separuh silinder kan. So sekarang ni kita nak lukis pelan, dongakan X dan juga dongakan Y. Okay, sekarang ni teacher share satu screen tu. So teacher tak nampak kalau ada student yang tak boleh masuk. So tolong awak text teacher dekat Telegram, kat group Telegram. Kalau ada sesiapa yang tak dengar suara teacher ke ataupun tak dapat masuk. Tak dapat masuk dalam Google Meet ni. Tolong text kat teacher. Okay. So first, soalan pertama. Soalan pertama dia bagi I pelan. Okay, pelan. So kalau pelan maksudnya kita pandang daripada atas. Okay, kita pandang daripada atas ni. Kita tengok daripada atas. So bila kita tengok daripada atas, yang kita nampak ni adalah segi empat ni. Okay, segi empat ni, hot ni Lepas tu kita nampak yang ni. Silinder ni. Tapi bila kita pandang daripada atas, kita tak nampak dah bentuk silinder. Kita hanya nampak benda tu flat. Betul tak? So, sekarang kita nak lukis, kalau pandangan daripada atas macam mana rupa dia? So, pandangan daripada atas yang kita akan nampak adalah segi empat ni. So, mula-mula sekali awak ambil pensel. Okay, ambil pensel dan buat satu garisan Okay, satu garisan yang berukuran. Okay, berukuran. Sekarang ni awak tengok dia punya FE ni, kita nak lukis FE ni. First kali kita lukis FE dulu. So FE ni panjang dia sama dengan 5 cm, betul tak? Panjang dengan yang ni. Dia panjang sama dengan yang ini, BC. So maksudnya kita punya panjang bagi FE adalah 5 cm lah. So awak kena lukis dekat sini 5 cm. Okay, panjang ni 5 cm. Ya.
Ubi. Maaf saya. 12 cm. 12 cm pula dah. 5 cm. Okay, 5 cm. Lepas tu kita lukis pula EP. Okay, EP. EP ni. So EP ni panjang dia adalah 2 cm. Okay, dia sama dengan FG. Okay, EP dia sama dengan FG, so kita lukislah 2 cm. So yang ni satu lagi, teacher nak ingatkan pada awak bahawa setiap ukuran yang awak buat ni mesti tepat. Maksudnya kalau dekat sini dia nyatakan 2 cm, so awak ambil pembaris dan ukur 2 cm. Ukur 2 cm. Okay. Seterusnya kita sambung garis di sini. Okay, so selesailah. Seterusnya. Okay, kita nak lukis pandangan kat sini pula. Okay, kita tengok daripada atas. So bila tengok daripada atas yang kita nampak adalah ni, bentuk ni. Sebab apa? Sebab yang silinder ni dia mampat tau. Dia macam bertindih ataupun dia satu saiz dengan segi 4 HKNL ni. So kita akan lukis segi 4 ni. Sambung. Okay, yang ni macam mana kita nak tahu? Awak tengok. Okay, awak tengok ni AB dekat sini. AB awak tolak dengan FG ni. Okay, 6 kita tolak dengan 2. So dapat 4. Maksudnya HK kita adalah 4 cm. So kat sini 4 cm. Kat sini 4 cm. Buat sahaja bentuk yang sama saiz lah. Garis yang sama saiz. Kejap. Ni awak sambung je, buat jadi segi 4. Okay, lebih kurang macam ni lah. So dekat sini 5 cm, sini 4 cm. Okay. 2 cm. Okay, cukup lah. So, seterusnya yang perlu kita buat adalah melabel. Kita akan label setiap bucu ni. Sebab bucu ni dia ada huruf tau. Dan macam mana kita nak label, awak kena tengok kita lukis daripada pandangan apa. Contohnya soalan nombor 1 ni, kita lukis pelan. So bila pelan kita pandang daripada atas. So bila kita pandang daripada atas, contoh bucu ni Bucu ni yang awak akan nampak dulu, huruf yang pertama yang awak akan nampak adalah E. So kita kena labelkan E slash slash sebab dia bertindih dengan D. So E slash D. Macam tu. Okay. So seterusnya untuk titik di sini pula. Okay. Kita nampak P dulu kan. So P slash dia bertindih dengan N. So slash N. Alright.
Terus seterusnya awak label lah. Okay, dekat titik yang ni pula, okay, bucu yang ni kita nampak F, baru kita nampak A. So F kena slash dengan A. Semua bucu ni wajib di label. Label pula dia kena ikut susunan pandangan kita. Kita pandang apa dulu. Kalau kita nampak G dulu, baru kita nampak H. So kita kena label G dulu baru H. Okay, last sekali. Kita nampak K slash B. Selesailah kita punya soalan, jawapan untuk pelan. Okay, kat sini kalau perasan untuk pelan dia tidak ada garis putus-putus. Kelas sebelum ni teacher ada bagi tahu rasanya. Teacher ada bagi tahu kalau garis putus-putus tu maksudnya benda tu dia berselindung. Maksudnya kita tak nampak daripada first pandangan. Untuk jawapan soalan nombor 1 ni tidak ada garis putus-putus sebab pandangan yang kita nampak ni memang itu yang kita nampak. Dia tak ada garis yang berselindung. Tidak ada garis yang berselindung. Okay. N dan juga J ni tidak ada sebab memang kita tak nampak lengkuk kan. Kita tak nampak lengkuk. So bila tak nampak lengkuk maksudnya kita tak boleh wujudkan lah label untuk M dan juga J. Okay. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah dongakan. Dongakan dari X. Bila dia kata dongakan daripada X, maksudnya kita akan pandang daripada depan. Jangan risau untuk soalan, dia akan biasanya arahan dia akan bagi secara jelas. Dia tak akan bagi hanging, maksudnya dongakan. Berikan jawab, lukis jawapan mengikut dongakan yang dinyatakan. Contohlah tapi dia bagi 2 anak panah. So kalau gitu biasanya dia akan keluar lah soalan macam tu. Biasanya dia akan bagi tahu secara jelas. So tak perlu risau lah. Bila soalan yang kedua ni dia bagi tahu dongakan daripada X. So maksudnya kita tengok daripada depan. Okay, bila kita tengok daripada depan kita nampak secara jelas kan. Dia punya bentuk macam segi macam tempat duduk, okay? Tempat duduk lepas tu ada semi circle, ada separuh bulatan di sini. So first kali yang awak kena lukis adalah FA lah. Okay, dan satu lagi, pastikan kita lukis, sebelum kita lukis, make sure awak awak dah pastikan dia punya panjang tersebut. So yang ni panjang dia adalah 5 cm. Okay. So kat sini labelkan 5 cm. Okay. Seterusnya 2 cm FG ni. So FG 2 cm, ambil pembaris dan lukis. Okay, gariskan
2 cm di sini. So kat sini 2 cm, kena label 2 cm. Okay, seterusnya yang ni, GH. GH ni dia tak ada label apa-apa kan, tapi kita boleh cari dengan cara 5 cm ni, kita tolak dengan 2 cm. 2 cm yang ni dia sama dengan yang ni, KB. So KB ni dia sama dengan H ke bawah. Maksudnya kita tolak lah. 5 cm kita tolak dengan 2 cm, so akan dapat baki dia 3 cm. Maksudnya GH kita adalah 3 cm. Okey, 3 cm kat sini. Tiga cm. HK, HK kita 6, kita tolak dengan 2. So dapat 4. 4 cm. So kat sini 4 cm. Last sekali kita sambung sahaja garis ni. So yang kat bawah ni 6 cm. So labelkan 6 cm. Okay, last sekali. Dia punya curve ni. So curve ni, okay, curve ni, awak tengok HK dulu. Okay, HK kita ni panjang dia ialah 4 cm kan. So cara nak membina, cara kita nak bina semicircle ni, awak kena guna jangka lukis. Sebab jangka lukis dia kita lukis secara tepat. So cara kita nak lukis bentuk ini, okay, curve ni, awak kena ukur dia punya jejari, okay, jejari bagi HK ni. So jejari kan dia separuh diameter. HK ni ialah diameter bagi semicircle ni. So kalau nak cari nak lukis dia, okay, awak ukur awak punya keluasan jangka lukis awak tu. Okay, awak ukur keluasan jangka lukis awak dengan ukuran 2 cm. Kenapa 2 cm? Sebab 4 kita bahagi 2. So maksudnya separuh lah. Okay, lepas awak ukur 2 cm, okay, letaklah dekat mana-mana titik. Sama ada titik kat sini ataupun titik sini. Dan buat lengkuk di atas. So bila kita buat cara tu, kita akan dapat secara tepat lah. Okay. Kalau kita guna jangka lukis tu lagi mudah. Tenang je lah nak buat. Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan? Ada soalan tak? Apa senyap Tak ada cikgu. teacher tak dengar mana respon ke? Penat tau. Hari ni semua cikgu masuk kelas ke? Ke ada gap?
Masuk. Masuk lah ke. Okey. Sekarang ni teacher tengah buat lagi ni. Tak berjaya gini. Lebih kurang gini lah bentuk dia. So, seterusnya kita nak label pula. So label tu kan teacher bagi tahu tadi cara nak label kita tengok pandangan kita dulu. Kita pandang apa dulu. So yang titik yang pertama ni yang kita nampak adalah F. Okay, F. F dulu baru E. So cara nak label dia F dulu. F/E. F/E. Okay. So boleh label Yang ni dia ada lengkuk. So lengkuk tu kena label. Lengkuk kat sini ni kena label. Kita nampak J baru M. So label J, M. Seterusnya K, L. Teacher. Ya? Ada orang nak masuk. Okay. Dah masuk dah ke? Tak silap teacher kalau tak boleh masuk tu sebab guna email personal tak silap teacher lah. Okay, semua masuk dah ke? Rasanya masuk dah ke kot. Okay, thank you. Terima kasih yang baru join kelas teacher. Setakat ni 30 orang. 33. Kalau ada yang tak boleh masuk, tolong bagi tahu Sebab kadang-kadang dia ada auto admit. Okay. Yang baru masuk, teacher sekarang ni berbincang. Okay, teacher tengah discuss soalan dalam buku pink, muka surat 74. Surat 74. Okay. So yang ni, tajuk ni dia mudah sahaja nak dapat markah. Teacher. Ya. Faziah dia kelas 3 Aziz dia tak boleh join sebab family dia ada urgent. Family dia ada benda? Macam emergency. Oh, okay. Okay, terima kasih. Walaupun kita .SMPT3 kan, tapi tajuk berkait dengan matematik form 3 ni dia akan kita akan bawa ke next year waktu exam, dalam exam lah, form 4 dan juga form 5. So awak kena faham jugalah setiap topik yang ada dalam form 3 ni, matematik form 3 ni. Sebab benda matematik ni dia berkait dan awak sekarang ni belajar silibus KSSM. Curriculum standard sekolah menengah tu, KSSM. So KSSM ni kalau ikut format yang baru, dia macam satu soalan tu dia join beberapa topik.
satu soalan tu bukan satu topik je. Kadang-kadang ia kait dengan konsep form lain yang sebelum ni kita belajar. So kalau awak dok mahir ataupun ambil ringan berkait dengan topik ataupun subjek form 3, so dia memberi sedikit masalah lah masa awak form 4 dan juga form 5 tu. So at least awak faham ataupun dapat gambaran sikit apa dah. Contohnya bila awak belajar form 4 nanti, cikgu form 4 dia ajar satu topik tu dan dia ada kait sikit dengan form 3 kan, contohnya dongakan ni. So tahun depan awak belajar maths form 4, walaupun dia punya tajuk ataupun topik tu bukanlah topik pelan dan dongakan, tapi akan ada certain waktu cikgu awak tu dia akan relate berkaitan dengan konsep dongakan ni. So bila dia cikgu awak explain berkait dengan topik yang awak belajar form 4 tu, dan awak akan mari teringat lah, oh rupanya benda ni ada dah belajar sikit-sikit masa form 3 gitu. So tu yang penting bila kita belajar, walaupun kita dah exam tapi tetap kena ada semangat tu lah, semangat untuk timba ilmu tu. Sebab benda ni bukan kita guna hari ni je, kita akan guna seterusnya. Okay. So selesailah kita punya dongakan dari X. Dan rupa awak lebih kurang macam teacher ni lah. Dia tak lari mana pun. Cuma dia punya ukuran lah. Ukuran teacher ni teacher agak-agak. Teacher tak guna pembaris pun. Tapi bentuk dia lebih kurang macam teacher ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya boleh interrupt. It's okay. Teacher terima je. Teacher okay je. Teacher lagi suka kalau awak interrupt. Okay, next. Kita buat untuk dongakan Y pula So dongakan Y kita akan nampak daripada Y. So yang kita akan nampak adalah BC, okay, BK, HG. So bila kita pandang daripada depan, awak dah nampak dah curve ni. Yang kita nampak curve ni bila kita pandang daripada X. Kalau kita pandang daripada Y, kita akan nampak benda ni dia flat sahaja. Sekejap 5 minit. Sekejap. Okay, so kita bina satu garis
FA 5 cm. So ukuran dia 5 cm kat sini. Yang baru join, teacher ucapkan terima kasih. Okay, terima kasih yang baru join. Tak apalah, lewat pun asalkan masuk. Yang dapat masuk, nanti teacher akan post video ni dalam channel teacher. Okay. So yang ni, yang panjang ni adalah 5 cm BC. BC, GP. Okay, sini 5 cm. So ukuran dia 5 cm kat sini. Okay. Ambil pembaris dan sambung sahaja. Dia tak ada, dia punya panjang sama je ni. Okay. Selesai. Seterusnya kita nak letak garis. Sebab kita pandang daripada Y. So bila kita pandang daripada Y, kita nampak KL ni tau. So KL ni, dia duduk tengah-tengah ni kat sini. So kita nak ukur dia punya lebar dia. So lebar dia ialah 2 cm. Okay, lebar dia tu 2 cm. Kat tepi ni 2 cm. Make sure ikut secara tepat ukuran tak boleh lari. Seterusnya. Okay, dekat sini. LM. LM ni kita memanglah tak nampak dia punya curve tapi dia tetap ada garis tau kita kalau kita pandang daripada Y. Bila kita pandang daripada Y, garis bagi LM ni ada tapi dia rapat ataupun dia bertindih dengan kotak ni. So kita nak lukis garis ni lah. So cara kita nak lukis garis ni, okay, kita kena tolak. Sini GH ni, GH kita ni 5 kita tolak dengan 2 dapat 3 kan. So 3 ni kita kena tolak dengan 2. Okay, 2. So kat sini kita akan dapat 1 cm. So panjang sini 1 cm. Lebar dia lebar. Satu cm. Dan ini kat sini, kat tengah ni 2 cm. So 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2, sorry. Betul lah. Dapat 5. So samalah dengan sebelah kiri ni. Okay, so next. Seterusnya yang kita perlu buat adalah labelkan dia punya huruf. Kalau kita pandang daripada depan sekali yang kita nampak adalah HF. So GF. Okay, GF. So labelkan GF. And then kat sebelah ni adalah P baru E kan. Kita pandang, kita nampak P dulu baru E. So P/E. Okay, yang M kita dapati tidak ada pertindihan. Tidak ada apa-apa huruf lain. So kita just tulis M je lah.
Ada yang tak boleh masuk. Kalau ada yang tak boleh masuk, tolong bagi tahu. Kena label semua Tidak boleh tertinggal satu pun. Okay, so inilah gambaran rajah ataupun gambaran lukisan yang kita berjaya buat lah. Okay, dan teacher harap awak berjayalah lukis ketiga-tiga pandangan ini dalam buku pink. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum kita teruskan ke soalan lain? Teacher stop awal tak lah awal mana, dalam 10 minit sebelum habis kelas. So boleh rehat kejap awak. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Boleh buat sendiri tak soalan C? Cubalah buat sekarang soalan C. Boleh tak? Duk faham teacher. Tak faham mana? Tak faham nak tengok pandangan tu ke? Dapat mana 1.5 tu teacher? 1.5? Mana 1.5? Yang C tu. Kalau tengok kat jawapan belakang tu ada 1.5 kan? Oh, okay. Kejap teacher pergi. Yang ni ke? Okay. So untuk soalan C tu, soalan C kita nak lukis pelan dulu. So bila kita pandang pelan maksudnya kita pandang daripada atas. Nampak tak Ke tak berapa jelas? Nampak. Macam nak besar sikit. Tu dia. Okay, so ni adalah soalan C yang ada dalam buku pink awak. So kita akan lukis tiga jenis gambar ataupun lukisan. So yang first kali yang kita lukis adalah pelan. So bila pelan maksudnya kita pandang daripada atas. Tengok atas. Anggaplah awak tak nampak pun awak depan awak duduk atas, awak terbang ke atas. Awak tengok daripada bumbung. So bila tengok daripada bumbung, kita tengok bumbung. Okay, awak tengok daripada atas. So bila tengok daripada atas, yang kita nampak adalah panjang ni. So, sekarang ni yang kita nak lukis sekarang ni kalau daripada sisi tepi tak ada masalah sebab 1 kita tambah dengan 3, tambah dengan 1, tambah dengan 2. So awak akan dapat 4, 5, 6, 7. Okay, dapat 7. So sekarang ni Dina tadi awak tanya. Dia tanya macam mana dapat. So kita kena tolak So sini 1 cm. So dekat sini dia ada garis garis ni dia potong. Dia potong dekat sini. So awak kena check check dia punya panjang. Yang ni dia punya panjang dia macam complicated sikit. So kena check dululah. Kat sini 1 cm. Sini 3 cm. 3 cm yang ni ada JM dekat atas dia. So sekejap teacher check dulu. Sebab kita pandang daripada atas, so bila pandang daripada atas dia ada beberapa garis. Dan ada garis yang berselindung di situ. Garis berselindung tu yang CT CT. So problem kita CT ni.
Okay. So mudah saja ni. Yang ni 3 cm ni awak kena bahagi 2. Sebab JM ni dia punya bumbung ni dia membahagi tau. Dia membahagi dekat tengah kat tengah ni. CD. So CD 3 cm, 3 cm kena bahagi 2. JM ni dia bertindih, garis JM ni dia bertindih duduk dekat tengah ni. Nampak tak? Faham tak teacher carbon ni? So maksudnya maksudnya dekat sini dia bukan garis putus-putus. Dia tak ada garis putus-putus. Garis ni tak boleh putus-putus. Awak kena buat garis yang betul sebab kita lukis mewakili JM. So maksudnya nanti lukisan tu nanti dia akan jadi gini. Okay, dia jadi gini lebih kurang. First kali mula-mula kita lukis dulu. Dia punya panjang LK ni. So kita lukis LK ni ukuran dia adalah 6 cm. Macam mana teacher tahu 6 cm? Sebab LK ni dia sama panjang dengan PG. So kat sini adalah 6 cm. So sini 6 cm. Kau apa dah? Janji nak habis awal. Tapi habis teacher explain ni kita stop lah. Okay. So sini 6 cm. Seterusnya, kita tunjuk sikit je dekat panjang ni. Panjang ni tak ada masalah sebab dia punya panjang ni, panjang K ke H. Bukan K ke H. K ke ni. K ke P ataupun L ke P ni dia sama dengan A ke G. So 1 tambah 3 tambah 1 tambah 2 so awak akan dapat 6 cm. So kita akan ukur dengan ukuran 6 cm. Atau dengan kata lain dia segi 4 segi 4 tepat 6 cm 6 cm. Di sini 6 cm. Okay, yang ni tak ada masalah sangat nak lukis. Yang kat bawah So yang dekat dalam ni. Okay, sekarang ni garis dekat tengah ni. Yang tengah ni, JM ni dia bertindih. Okay, dia bertindih. So 2 kat sini 1 sorry. Kat sini 1 cm. So 1 cm. 1 cm. Lepas tu ada CL. CL ni. CT sorry. CT. CT ni dia garis berselindung. Kalau kita tengok daripada atas kita tak nampak pun CT ni. So CT ni kita kena lukis guna garis putus-putus. Sebab dia berselindung. Garis CT ni dia berselindung. So kat sini 1 cm. Okay, seterusnya 3 ni. 3 cm ni. 3 cm ni dia duduk kat sini. Dan dia punya garis ni sama dengan CT. Okay, garis yang DS ni dia sama. Dia adalah garis putus-putus sebab dia berselindung. Kalau kita tengok daripada atas, kita tak nampak garis ni. Tak nampak daripada atas. Kita nampak daripada tengah. So kita akan bina dia menggunakan garis putus-putus. Okay, garis putus-putus ni ukuran dia, dia punya lebar dia adalah 3 cm. Okay, sekejap. Yang tadi tu salah kira 7. Sini 7 Maksudnya sini 3 cm, sini 3 cm. So, yang tadi yang Dina rasanya tanya tadi, JM ni dia membahagi 2 bagi ukuran CD ni. Dia bahagi 2.
Dia bertindir. Garis ni dia duduk kat tengah dia duduk kat tengah ni. Duduk sini. So aku kena bahagi. So yang garis ini dia bukan garis putus-putus. Sebab dia duduk daripada atas. So bila dia duduk daripada atas, awak kena pakai garisan yang hitam. Dia betul-betul dekat tengah ni. Okay. So kat sini 1.5. Yang satu lagi 1.5. 1.5 cm. Yang ni pun sama 1.5 cm juga. Wajib label. Dia tak boleh kalau tak label. Okay. Lepas tu yang last kali. Last kali yang ni ada juga garis dekat HM ni. Okay, HM ni. So HM ni tak ada masalah, just tengok je kat sini. 1, 2 kan. So maksudnya ukuran kat sini adalah ukuran 1, 2. Kat sini dia tak ada garis putus-putus dah sebab kita pandang daripada atas kita nampak garis HN tu. Lebih kurang gini. Oops. Lebih kurang gini ya. So kat sini 1 cm. Sini 1 cm. Ini 1 cm. 2 cm. Okey. So selesailah. Untuk ukuran, awak kena labelkan pula. So label tu macam yang teacher cover tadi, kita akan label mengikut susunan kita pandang apa dulu. Dan wajib dilabelkan pada setiap bucu ataupun garis tu. Hujung ataupun titik lah, senang kata titik. Setiap garis ni dia ada titik. So kena labelkan setiap titik tersebut. Okay, so itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita sambung esok insya-Allah. Google Meet juga teacher akan bagi tahu link sebelum kelas. Okay, kita akhiri kelas dengan bacaan surah Al-As. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih teacher. Okay, sama. Thank you, Teacher. Okay, sama. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Welcome. Terima kasih, teacher. Okay, sama. Thank you, teacher. Welcome. Terima kasih, teacher. Welcome. Sama-sama. Okay, teacher end dulu.